Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Okay guys, untuk siapa yang baru dengan channel Pemburu DHP, macam biasa jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, dan satu lagi jangan lupa untuk like video ini. Okay, so untuk video kali ni agak menarik sikit sebab kan kita nak tengok boleh ke Bitcoin ni cecah 500,000 USD. 500,000 USD. Sebab apa kan? Kalau kita tengok untuk daripada Cathie Wood ni, dia cakap apa guys? Okay, so jom kita tengok apa yang Cathie Wood ni dia cakap kan. Saya ambil earphone sekejap kan. Okay, so jom kita tengok bersama apa yang dia katakan dekat sini masa event ni. So okay, so jom kita dengar. Alright, the price will be tenfold of where it is today. So instead of 45,000, over 500,000. Do regulators Dengar tak guys, 500,000. So siapa Cathie Wood ni? Okay, so Cathie Wood ni sebenarnya dia adalah CEO kepada ARK Investment. Okay, alright. So kalau korang pernah dengar pasal B Wood punya conference ni kan, so Cathie Wood ni adalah salah seorang host jugalah masa event B Wood ni. And masa event B Wood ni jugalah yang menyebabkan Bitcoin ni daripada tak silap saya 29k macam tu terus melonjak naik sekarang sampai atas 40k dah. Okay, so kita nak tengok kan kenapa Cathie Wood ni dia expect yang Bitcoin boleh jadi 500,000 ke atas melalui chart ini. Okay, and then dengan ini guys, okay, dengan ini. Okay, so nanti kita tengok macam mana. Alright, so sekarang ni kita tengok untuk technical analysis dulu. So kalau macam video semalam kan, apa yang saya kata Bitcoin, alright, dia main dalam sideways channel. Okay, di mana inilah dia punya sideways channel, di mana dia main-main dalam ni, nampak tak? Dia main-main dalam ni. Okay, selagi dia tak keluar bawah ni ataupun dia tak keluar belah atas, selagi itulah dia akan sideways dekat sini. Alright, so dekat sini guys kan, apa yang saya nampak dekat sini kita ada bull flag. Okay, kita ada bull flag dekat sini. Alright, so ini saya hide dululah. Okay, so macam kalau based on yang semalam punya apa yang saya kata adalah kalau dia boleh breakout, sekejap ya saya tarik kan, kalau kita boleh breakout ke atas. Okay, kalau kita boleh breakout ke atas, so kita boleh naik sampai sinilah, area sini. Okay, sekejap saya tolak atas lah, dekat sini 49.7k lebih kurang. So area situ pun adalah area yang penting juga yang kita kena breakout kat situ supaya kita boleh teruskan naik ke atas. Tapi kalau dia jatuh ke bawah, so inilah kita punya target. Okay, target kita dekat area 45.7k lebih kurang macam tu. Lebih kurang macam itulah kita punya target. Okay, tapi apa yang saya tengok, okay, yang paling best untuk kalau kita nak betul-betul nak macam possible area yang kita nak buy adalah dekat area 46.4k. Dekat area situ adalah area yang saya rasa macam okey lah kalau kita nak buy dekat situ. 46.4k, 46.7k. Alright, itu adalah area-area yang kita boleh beli dekat situ. Sebab apa kan? Sebab area situ adalah, tengok kan, dekat 46.4k. Okay, dia adalah support, and then kat sini kita ada resistance. Okay, sini kita ada resistance, support. Okay, resistance. Okay, support, resistance. So itu adalah level penting lah, kita panggil dia sebagai key level. So kita nak trade dekat level-level yang itulah supaya kita dapat trade yang sedap. Okay, tapi kalau dia tak dapat tampung dekat 46.4k, so kita maybe akan jumpa dekat central. Sekejap, ini saya hide dululah. Okay, saya hide dulu yang ini. Okay, kita akan jumpa dekat central channel yang lagi besar. Okay, channel yang besar yang saya dah pernah tunjuk dah sebelum ni. Channel ni di mana? Okay, channel dekat forward chat lah. Okay, channel ni nampak tak? Korang nampak tak macam ada kali biru kan? Kali biru dah channel lah. Nampak tak channel ni? Okay, dia gerak-gerak dalam ni lah. Nampak dia gerak-gerak dalam ni guys. Okay, gerak dalam ni. So dekat channel ni kita ada belah atas ni adalah resistance, and then belah bawah ni adalah support, and then kita ada lagi satu. Okay, tengah ni adalah dia punya support resistance jugalah kat sini. Okay, belah tengah ni. So belah tengah ni adalah area 45.7k lah lebih kurang. So kalau in case Bitcoin tak dapat nak tampung dekat 46.4k, so inilah area yang kita nak tengok untuk dia rebound ke atas. Okay, so sekarang ni kan saya nak tunjuk ada satu pattern di mana kita ada pattern bull flag dekat sini kan, apa yang saya nampak. Okay, so saya tunjuklah pattern bull flag tu. Okay, so korang boleh tengok kan, kita ada pattern bull flag dekat sini. Alright, jap saya bagi cantik sikit. Okay,
So pattern bull flag ni maksudnya kan dia ada macam ada satu pole, nampak tak, kita dah ada pole lah dekat sini, okay, nampak tak, and then kita ada macam ini. Okay, so ini adalah support, ini resistance. So itulah bull flag. So kalau kita tengok dalam gambar pun macam itulah bentuk dia kan. Saya keluarkan gambar. Alright, so korang boleh tengok lah gambar ni kan. Itulah bentuk bull flag. Okay, nampak tak? Itulah bentuk bull flag yang kita tengah buat sekarang ni guys. Nampak tak? Bentuk bull flag ni. Okay, so sekarang ni kan, macam mana kita nak bagi bull flag ni menjadi, okay, macam mana kita nak bagi dia menjadi adalah simple je. Kita kena breakout daripada trend line belah atas ni adalah resistance. Okay, so kita nak breakout daripada resistance ini. Okay, sebab bawah ni support kan. So apabila kita dah berjaya breakout dekat resistance ni and kita dapat support dekat sini, zap, kita boleh naik ke atas. So korang nak tengok tak berapa jauh dia punya target adalah ini. Okay, short term target dia kalau kita berjaya breakout daripada bull flag ni adalah dekat sinilah. Dekat area sini. Okay, 40 lebih kurang 49k macam itulah kalau kita dapat breakout daripada pattern bull flag ni. Okay, kalau kita dapat breakout lah. Okay, so satu lagi ini untuk long term punya, tak ada long term pun, tapi target lagi satu yang kita boleh dapat adalah daripada sini. Alright, so kita punya target adalah around inilah guys. Dekat area 52k kita punya target yang kita boleh pergi based on bull flag punya pattern. Okay, kita boleh pergi sejauh itu. Alright, tapi kalau bull flag ni tak boleh nak menjadi, di mana kalau tak menjadi tu maksudnya kalau line support bawah ni dia pecah lah, kiranya dia jatuh and then dia masuk belah bawah ni, kiranya bull flag tu dah tak menjadi dah. Okay, so kalau tak menjadi bull flag ni, macam saya cakap lah, tempat yang dia akan rebound adalah area 45.7k ataupun 46.4k lah area yang dia akan rebound. And sekarang ni kita tengok untuk daily chart kan. Untuk daily chart macam saya cakap lah, kita ada support dekat sini, di mana kita dah berjaya breakout daripada trend line ni. Okay, nampak tak macam ni. So maybe kita akan main-main macam ni. Okay, asalkan kita ada dekat atas trend line ni. Okay, so ini pun kita ada juga satu trend line di mana kita ada support. So kalau Bitcoin jatuh and then jatuh dekat trend line yang ini straight ni, so kita nak dia rebound lah dekat situ kan. Alright, so untuk daily chart pun sekarang saya tengok still okay, sebab dia ada dekat atas support. Kita ada support lagi dekat situ. Okay, kita masih ada support dekat situ guys. Okay, so macam sekarang ni kan ada lagi satu problem lah. Satu problem di mana kan, kalau ini kalau untuk bearish lah, untuk bearish punya macam apa yang saya tengok adalah kita mungkin lah, tak tahulah macam mana kan, kita mungkin nak buat pattern ni, maybe lah kan, maybe kita nak buat pattern yang sama jatuh ke bawah. So macam mana kita tak nak pattern ni jadi adalah simple je, kita kena breakout atas daripada 53k. So once kita dah breakout atas 53k and then kita dah ok lah dekat situ. Alright, so kalau kita tengok untuk weekly punya chart kan, so untuk weekly punya chart macam saya cakap lah, weekly punya chart ni kita tengok Fibonacci je, simple. Ok, untuk Fibonacci. Ok, so kita nak minggu ini lagi 2 hari guys. Minggu ni kita nak dia close atas 46.7k. Macam tu lah, lebih kurang 46.7k kita nak dia close atas itu. Ok, kita nak dia close atas itu. Alright, tapi kalau in case dia close bawah daripada situ kan, maybe dia close bawah ni, so macam kita akan maybe jatuh sikit lah kat situ. Alright, so ini bahagian macam inilah, ini bahagian bearish yang saya nampak kan. Bahagian bearish yang saya nampak. Right, so macam kita tak boleh nak sentiasa bullish kan, tak boleh nak sentiasa bullish. Alright, so sekarang ni untuk sekarang saya stick untuk plan ni, di mana dia nampak bull flag lah, selagi dia tak breakout ataupun breakdown ke bawah, selagi tu bull flag ni pun jadi. Okay, so tak tahu lah kesudahan dia macam mana kan. Alright, so guys, macam biasalah kan, dekat VIP akan ada signal, macam-macam ada signal. So kalau korang berminat nak join VIP, boleh nampak tak ada signal. Alright, macam-macam ada, and dekat group support pun memang cun sangat lah dekat group support. So kalau korang berminat nak join VIP, boleh tekan link kat atas sebelah kanan. Alright, so sekarang ni kan, ini adalah chart di mana, okay, so dekat sini adalah
harga Bitcoin. Okay, so tengok harga Bitcoin dah semakin naik dekat sini. Kemudian BTC reason ni maksudnya supply Bitcoin dah berkurang. So logik, kalau supply berkurang maksudnya demand tinggi. Demand tinggi maksudnya menyebabkan harga Bitcoin naik. And ini adalah stable coin. Stable coin ni maksudnya macam contoh USDT, USDC. Alright, so daripada stable coin ni lah kita boleh beli Bitcoin. So tengok stable coin pun dah mula jatuh. Bila mula jatuh ni maksudnya orang dah nak start membeli crypto ataupun Bitcoin. Alright, so ini adalah bullish yang saya nampak. Alright, and then dekat sini, okay, dekat sini, alright guys. So dekat sini lah saya nak tunjuk yang apa Katie Wood tu, yang dia cakap Bitcoin nak jadi 500,000. Okay, so one of kenapa dia cakap macam tu adalah daripada sini lah, daripada halving. Halving adalah setiap 4 tahun. Okay, setiap 4 tahun dekat sini. So korang tengoklah dekat sini, mostly after halving kita akan dapat 20 kali ganda kenaikan. Okay, 20 kali ganda kenaikan. So daripada sini 2009, and then dekat sini 2013 20 kali ganda, and then 2013 dekat sini pun 20 kali ganda, and then daripada sini ke sini pun 20 kali ganda. And kalau kita tengok 2020 kan, mid 2020 and dekat 2024, so kita punya target adalah 500,000, sama macam Katie Wood cakap tu. Okay, 500,000 $K. Sekarang ni kan saya nak tunjuk, saya tunjuk ini dulu. Okay, di mana orang ini daripada Crypto Moro lah nama dia macam tu. Okay, apa yang dia kata adalah, tengok dekat sini kan, daripada cycle sebelum ni kalau kita assume bottom fib kosong ni adalah first peak fib 1. Okay, nampak tak? Alright, so guys tengok kan, setiap kali dekat kosong kan, setiap kali dekat kosong tu adalah dia punya peak. Alright, nampak tak? Kalau kosong ni adalah dia punya peak, and then kalau kosong ni adalah dia punya peak. Untuk kiranya bila dah sentuh kat kosong tu dia ada pullback sikit. Okay, nampak tak? Sentuh kosong dia pullback, sentuh kosong ni dia pullback. Okay, so korang nampak kan ada kosong kat sini kan. Okay, kosong ada pullback. So setiap kali sentuh kat kosong dia akan pullback. Sekarang pun dah sentuh kosong, ada pullback. So kat sini adalah Fibonacci punya level dekat 0.618 golden ratio. Sentuh di situ dia terus naik ke atas. Alright, untuk ini pula saya punya halving kan dekat area 0.382 area Fibonacci. Sentuh kat situ pun dia teruskan naik ke atas. Sekarang ni pun, sekarang kan sentuh kat kosong dia ada pullback sikit ke belakang, dia ada pullback sikit jatuh, and then dekat 0.5 kan, 0.5 kita dah start untuk rebound dah. Kita dah start untuk rebound. So kalau based on, kalau kita tengok daripada bentuk chart macam ni, so ya, kita punya top untuk cycle ni adalah around 200k lah. Around 200k adalah kita punya top. Okay, kita punya kiranya next cycle punya top lah. Alright, 200k nampak tak, dia cakap between 260 hinggalah 320k this time. Okay, so ya, sekarang ni saya nak tunjuk ini agak kompleks. So kalau korang tengok memang korang akan pening kepala sikit. Okay guys, so sekarang ni saya nak tunjuk lah yang chart yang saya kata yang pasal 500k dulu tu kan. So kita tengok untuk first halving, kita tengok untuk halving dekat 2012 kan. Start daripada halving tu sampai dekat area Fibo 1.18, kita ada kenaikan sebanyak 300%. So sentuh dekat 1.18 ni lah sebanyak 300%. Okay, so dekat sini yang apa mid cycle dip ni maksudnya kan, ini adalah mid cycle top. Okay, mid cycle top. So bila sentuh dekat sini yang kali merah ni, and then dia jatuh dekat area ni lah yang 1.18, and then dia naik balik. So daripada start halving sampailah dia punya betul-betul top and ada bear market. So itu naik dia sebanyak 9,800% kenaikan. Okay, and dekat sini kalau line merah ni, kalau dulu adalah dia punya mid cycle top, and then line merah ni akan jadi dia punya line of support. Sentuh je dekat situ dia akan terus meroket. Nampak tak? Terus meroket dekat atas. Okay, so bila dah meroket dekat atas, dia jatuh balik. Okay, nampak tak? Dia jatuh balik sebanyak 86%. Okay, dia jatuh balik sebanyak 86%. Kita daripada ada halving sampailah dia punya jatuh 86% tu sebanyak 1271%. Okay, jarak daripada sini sampailah ke sini. And untuk mid cycle dip ni maksudnya kan, bila dah sentuh dekat line kali merah adalah mid cycle top, so dia jatuh sebanyak 80%. Okay, kalau kat sini pun sama. Untuk halving dekat 2016 pun sama. So jarak antara daripada start halving sampailah dia start jatuh untuk pullback ni sebanyak 189%. So ini adalah mid cycle top. Sentuh yang dekat mid cycle top ni dia jatuh dip sebanyak 39%. So nampak tak?
sentuh dekat 1.18 dia akan rebound. Nampak tak kat sini sama, sentuh dekat 1.18 dia akan rebound. Okay, so dia akan rebound. So bila dia dah rebound, okay, yang apa, line colour merah ni yang mid cycle top tu akan jadi dia punya support untuk dia naik ke atas. So nampak tak, sentuh dekat situ dia akan terus zap naik dekat atas. Okay, so bila dah naik ke atas, kalau kita kira daripada start halving tu kan sampai dekat atas ni adalah sebanyak 3000%. So bila dah sentuh 3000%, dia jatuh balik sebanyak 84% untuk bear market pula. Okay, tak boleh sentuh naik kan. So kalau jarak daripada halving sampailah dekat bottom of bear market ni, di mana dekat line yang colour merah juga, nampak tak, dia related tau line colour merah ni. So sebanyak 400%. Alright, so sekarang ini kita tengok guys, sekarang ni kita tengok, kalau kita tengok dekat line colour purple ni kan, dia naik 9800%, and then ini 3000%. Kalau kita ambil average daripada dua ni kan, kita boleh naik sebanyak 6400%. Okay, tu sebab apa kita ambil average daripada kenaikan dulu, ini pun sama, and then kita naik sebanyak 6400% sepatutnya lah. Alright, so kalau kita tengok untuk mid cycle dip pun kan, kalau kita ambil dua ni kan, kita ambil dua ni, alright, kita ambil dua ni average sebanyak 55%. Alright, so kita dah ada jatuh banyak ni. So dekat area 1.18 kita rebound dulu, yes, dekat area 1.18 Fibo kita rebound, sini pun sama 1.18, and then kita rebound terus meroket apabila dia sentuh dekat line merah. Ini pun sama 1.18 kita rebound, satu kat line merah ni dapat support dan terus meroket. Sekarang ni kan line colour merah ni dah nak hampir end dekat 1.18 pun kita dah sentuh dah dekat situ kan. So kita expect kita boleh je nak rebound dekat sini. And kalau kita tengok daripada apa, kejatuhan daripada betul-betul peak punya cycle kan, nampak tak, ini 84%, ini 86%. So kalau kita ambil average adalah sebanyak 85%. Line colour merah ni adalah dia punya top, and then dia jadi support. Ni top jadi support, dia terus rebound. Sekarang ni adalah dia punya top setakat ni. So kalaulah kita betul-betul follow ini kan, ikut average naik sampai 6400%. Okay, so kalau kita dapat support dekat line colour merah ni, which is kita atas daripada 65k lebih kurang, so kita dah boleh zap dekat sini sebanyak 500k. Sebab apa, kita ambil average daripada sini 9800, and then 3000%, and then kalau kita average sebanyak 6400%. Alright, so kita tak tahu macam mana. Alright, tengoklah akan datang macam mana kan. Sebab kalau kita tengok logiknya, memang logik lah guys, memang logik. Sebab apa? So, sepatutnya kalau kita nak start jatuh 85%, kita kena naik dulu sebanyak 6400%. Okay, so itu saja untuk video kali ini. So please ingat, saya bukan financial advice. Alright, so kalau korang suka saya explain bagai semua ni, jangan lupa subscribe dekat bawah channel. Satu lagi, jangan lupa untuk like video ini. Alright, bye bye.